Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Bertemu kita sekali lagi dalam pembelajaran dari rumah PDPR untuk sesi kedua. Tajuk pembelajaran kita hari ini ialah pantun. Kalau murid-murid masih ingat lagi, tajuk pantun ni cikgu telah ajar kamu pada sesi pembelajaran yang lepas. Jadi untuk hari ini tajuk pantun kita lihat kita lihat dahulu apakah tajuk pantun yang kita nak buat ataupun nak lafazkan. Okey. Jadi untuk itu cuba lihat dahulu pantun yang cikgu nak tunjukkan ini. Okey. Tajuknya ialah jadikan amalan. Jadi murid-murid semua, lepas ini murid-murid mesti tahu macam mana hendak melafazkan pantun. Jadi sebelum itu kita lihat dahulu bagaimanakah sesuatu pantun itu dibentuk ataupun direka. Jadi sebelum ni cikgu dah beritahu kamu Baik, tajuk dia ialah jadikan amalan. Ini tajuk pantun hari ini. Jadikan amalan. Amalan ini maksud amalan ialah sesuatu yang kita buat selalu. Itu maksud dia jadikan amalan. Okey. Di sini ada 4 baris ayat. 4 baris ayat. Yang pertama ni 1 2 3 4. Ada 4 baris ayat di sini untuk menjadikan ia pantun yang lengkap. Jadi sebelum itu cikgu nak terangkan dahulu baris yang pertama dan yang kedua. Baris yang pertama dan yang kedua ini ini kita namakan dia pembayang pantun. Cikgu ulang semula. Baris yang pertama dan yang kedua ini dinamakan pembayang pantun. Kemudian baris yang ketiga dan yang keempat, yang ketiga dan yang keempat ini ialah kita namakan dia maksud untuk sesuatu pantun itu. Jadi kalau kita nak tahu pantun ini apa yang hendak diterangkan ataupun apakah maksud pantun ini, kita lihat dalam baris yang ketiga dan juga keempat. Yang ini ketiga dan juga keempat. Ini maksud dia. Jadi sama jugalah dengan pantun-pantun yang di bawah ini. Okey. Jadi saya ulang semula. Baris pertama dan kedua ataupun rangkap pertama dan rangkap kedua ini dinamakan pembayang pantun. Kemudian untuk baris ketiga dan keempat ini maksud bagi pantun tersebut. Okey. Jadi kita lihat pantun ini satu persatu. Cuba ikut cikgu cikgu lapaskan ataupun cikgu baca pantun. Pergi ke pekan membeli lada. Lada ditimbang berat sekati.
Air digunakan berpada-pada, jangan dibuang sesuka hati. Jadi maksud pantun ini tadi, apa maksud yang hendak disampaikan dalam pantun ini tadi ialah menggunakan air, menggunakan air secara berpada-pada, berhati-hatilah, dan jangan suka membazir air, jangan air itu dibuang sesuka hati. Itu maksud pantun yang pertama nih. Jadi gunakan air dengan sebaik-baiknya. Kalau kita buka pipe tu, kena tengoklah, kalau dah penuh tutup. Kalau pergi tandas, kalau pipe tu tidak digunakan, jangan dibuka terus macam itu. Itu nama dia membazir. Jadi air digunakan berpada-pada, berhati-hatilah. Kita lihat pula pantun yang kedua. Pantun yang kedua. Yang kedua ni pasang pelita di tepi tangga, nampak menarik cahaya terang. Marilah kita jimatkan tenaga, bil elektrik dapat dikurang. Jadi maksud pantun ini terdapat di sini. Apa yang nak disampaikan dalam pantun kedua ni ialah kita mesti menjimatkan tenaga. Tenaga itu tenaga elektrik, supaya bil elektrik dapat dikurangkan. Maksud dia tak adalah bayar mahal sangat untuk bil elektrik kalau kita dapat menjimatkan tenaga. Macam mana cara nak menjimatkan tenaga elektrik? Kalau sesuatu peralatan elektrik itu tidak digunakan, tutup switch dia. Tutup switch dia, jangan biarkan dia dalam keadaan on saja, Kemudian cabut plug dia. Itu cara nak jimatkan elektrik. Kalau misal kata dalam kelas tak ada orang dalam kelas, tutup, matikan switch kipas kalau kipas tu masih berpusing, ataupun matikan switch lampu kalau lampu tu masih menyala. Itu cara nak menjimatkan tenaga elektrik supaya bil elektrik, pembayaran bil elektrik dapat dikurangkan. Itu maksud pantun yang kedua. Kita lihat pula pantun yang ketiga. Mari mencari buah keranji, buah berangan juga bidara. Berkongsi kereta amalan terpuji, dapat hindari pencemaran udara. Jadi maksud pantun ini ada dalam baris yang ketiga dan yang keempat ni. Jadi maksud di sini amalan berkongsi kereta. Kalau nak pergi bekerja ke, nak pergi ke satu tempat, boleh berkongsi supaya pencemaran udara dapat dielakkan. Sebab salah satu daripada punca pencemaran udara ialah daripada asap kereta, asap kenderaan. Jadi kalau kita berkongsi itu dah dapat kurangkan lah sepatutnya. Biasanya kalau contohnya kita pergi 4 buah kereta, kita pergi mungkin 2 buah kereta saja ataupun sebuah saja, berkongsi. Jadi perbuatan itu dapat menghindari pencemaran udara, dapat mengelakkan pencemaran udara yang boleh menyebabkan udara kita tidak sihat. Itu maksud pantun yang ketiga. Kita lihat pula pantun yang keempat. Pokok pegaga daunnya banyak, tanam selasih di bawah para. Jimatkan air
dan minyak, alam bersih, masyarakat sejahtera. Jadi ini maksud pantun tadi ya. Maksud pantun tadi menyuruh kita untuk menjimatkan penggunaan air dan juga minyak. Ya, penggunaan air dan juga minyak. Minyak ni difokuskan kepada ataupun ditumpukan kepada minyak kereta lah, ataupun tenaga. Supaya apa? Supaya alam tidak tercemar, menjadi alam bersih dan orang ramai hidup dengan sejahtera. Okay? Itu maksud pantun ini. Okay? Jadi cikgu dah baca 4 pantun tadi. Jadi kamu nanti cuba lafazkan pantun ya, yang cikgu akan bagi nanti ya. Dan kamu lihat apakah maksud pantun yang kamu baca itu. Jadi cikgu yang ulang balik, maksud dia ada dalam rangkap ketiga dan keempat. 3 dan keempat, ataupun dalam baris ketiga dan baris yang keempat. Jadi maksud pantun tu ada di situ. Yang di atas ni ialah pembayang dia saja. Okay. Baik murid-murid. Jadi untuk tugasan seterusnya, nanti kamu isi tempat kosong dalam pantun yang akan cikgu berikan nanti. Isi tempat kosong untuk melengkapkan pantun tersebut. Kemudian salin dalam buku tulis bahasa Melayu kamu. Ya. Jadi untuk hari ini itu saja pembelajaran kita. Assalamualaikum dan selamat maju jaya.